Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mendengarkan sebahagian daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan menyambung kembali pelajaran sirah nabawiyah, ingin juga dimaklumkan pada pendengar, para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan menyambung kembali pelajaran atau pengajian kitab Sirah Nabawiyah ini di Masjid Abdul Razak secara live. Bermakna secara online ini akan ditiadakan lagi. Kita akan sambung sekali lagi belajar secara live di onsite di Masjid Abdul Razak, secara onsite di Masjid Abdul Razak selepas maghrib tiap-tiap hari Sabtu. Jadi para jemaah yang di mana, jika mana anda ada kelapangan waktu, ada kesihatan, ada kemampuan untuk mendatangi masjid pada hari Sabtu malam minggu setelah sembahyang maghrib untuk mendengarkan sebahagian daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anda semua dijemput untuk hadir. Baik. Jadi pada minggu yang lalu kita sedang membahaskan berkenaan dengan penganiayaan orang-orang Quraisy terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita lalui 2 cerita ataupun 3 cerita, dan juga apa yang menjadi punca mereka mula untuk melangkah menganiaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada minggu yang lalu kita baru selesai membicarakan berkenaan dengan isterinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab kepada anaknya Abu Lahab yang bernama Utaibah, anak yang kedua. Dan telah kita tahu bahawa anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah dan juga Atubah itu adalah orang yang memeluk agama Islam setelah mana pembukaan kota Mekah. Jadi hari ini kita menyambung kembali di antara apa yang bukan Atubah, Mu'attib, di antara apa yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada penganiayaan orang-orang Quraisy terhadap baginda adalah seperti mana yang ditertera di sini, seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amr bin Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Beliau ini meriwayatkan daripada ayahnya, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau yang berkata, perkara yang paling teruk atau perkara yang paling lancang yang dilakukan
orang Quraisy kepada baginda Nabi SAW adalah suatu ketika Nabi SAW sedang melakukan tawaf di Kaabah dan tangan baginda memegang tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan ketika mana berada di Hijr Ismail, terdapat 3 orang sedang duduk. Baik, jadi sekarang ini kita masuk kisah yang berikutnya berkenaan dengan bagaimana penganiayaan itu terus berlaku terhadap Nabi SAW dan para sahabat. Jadi kisah ini diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Beliau ini mengatakan, perkara yang paling teruk yang aku pernah lihat, perkara yang paling rancang, perkara yang paling buruk, atau bahasa kita perkara yang paling daring yang aku pernah lihat, bagaimana orang-orang Quraisy ini melakukan terhadap baginda Nabi SAW adalah satu ketika aku melihat Nabi sedang tawaf di Kaabah. Nabi sedang tawaf di Kaabah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi SAW orangnya itu sangat mesra. Jadi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman sini adalah Nabi SAW itu tawaf dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sambil berpimpin tangan. Subhanallah, mesranya Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai tawaf itu berpimpin tangan. Jadi sebenarnya memimpin tangan ni ia adalah perkara yang dituntut ataupun disuruh sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, tetapi kita haruslah memikirkan keadaan tempat kita nak melakukan perkara tersebut. Kalau saya Al-Fakir dahulu waktu berada di Tarim itu, di sana mereka itu memang senang untuk berpimpin tangan. Keluar pergi pasar, jumpa dengan, hatta kadang-kadang guru itu, syekh itu, kalau nampak anak muridnya kadang-kadang temankan ikut sekali dengan murid tu pergi pasar, guru pun pimpin tangan anak murid tu. Pimpin. Pergi kedai masuk, contohlah bahasa kita, masuk 7-Eleven, pimpin tangan 7-Eleven. Ya ilaha illallah. Mesra tau. Tapi kalau kita buat kat negeri kita, kan, kalau kita buat kat negeri kita, apa orang kata? Ini gay ni. Ustaz dengan ustaz pimpin tangan, orang fikir apa? Ini gay ni. Padahal Nabi SAW tunjukkan perkara sedemikian. Jadi kalau kita rasa kalau kita buat di depan public atau di depan golongan-golongan orang-orang yang tertentu atau masyarakat di Singapura khususnya, kita merasakan perkara itu tidak akan timbulkan fitnah, maka dipersilakan lakukan. Dipersilakan. Subhanallah. Kita waktu saya pun baru-baru balik pun sama juga, terbawa-bawa tau. Pimpin dengan kawan kat sini. Dah orang kata, kau ni lain macam je balik ni. Bukan masalahnya lain macam, tapi pasal terbawa kebiasaan, kemesraan yang sudah berada di Kota Tarim. Subhanallah. Jadi itulah yang Nabi SAW buat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kita mungkin tengah cerita ni dengar macam mana Nabi mesra dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi cuba kita ni yang mendengar cerita ni, yang sedang memikirkan cerita ni, membayangkan cerita ni, kita kat tempat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Subhanallah. Alangkah bahagianya, subhanallah, Nabi pimpin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Baik. Jadi ketika mana Nabi SAW sedang melakukan tawaf bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apabila sampai di Hijr Ismail, ada 3 orang sedang duduk. Ini 3 orang ni pembesar Mekah lah. Sebutnya nama ni orang kenal. Siapa? Yang pertama ada Uqbah bin Abi Mu'aiz, Abu Jahal bin Hisham dan Umayyah bin Khalaf. Uqbah bin Abi Mu'aiz, Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Ini 3 orang ni sedang duduk di Hijr Ismail. Nabi SAW lalu di hadapan mereka. Kemudian apa dia kata sini? Ketika baginda berada di hadapan mereka, bermakna melalui mereka, mereka sengaja mendengarkan umpatan dan sindiran di depan wajahnya Nabi SAW. Jadi bila Nabi lalu je depan mereka, mereka ni sengaja kuatkan mereka punya umpat terhadap Nabi SAW. Pasal apa? Sengaja nak menyakiti hati Nabi. La ilaha illallah. Nabi tu tak pernah kacau mereka langsung. Tak pernah kacau mereka punya rumah tangga, kacau saudara-mara mereka, tak pernah kacau mereka punya mata pencarian, tak pernah kacau bisnes mereka, tak pernah langsung. Tapi Nabi SAW bila membawakan agama yang benar, itu yang mereka bawakan kepada Nabi SAW. Sengaja nak menyakiti hati Nabi. Langsung apa kata Sayyidina Uthman? Maka aku pun mendekati Nabi SAW
sehingga baginda berada di tengah kami. Aku, dia tengah kami, bermakna di antara aku dan juga di antara dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bila Sayyidina Osman nampak ni, dengar ni macam mana mereka umpat Nabi SAW, menyindir-nyindir Nabi SAW, maka Sayyidina Umar datang. Jadi Nabi kat tengah, kanan Sayyidina Abu Bakar, kiri Sayyidina Osman. Kata Sayyidina Osman, baginda memasukkan jarinya di jariku hingga kami tawaf bersama. Dengan Sayyidina Osman juga Nabi berpimpin tangan. Subhanallah. Dia kata si Nabi memasukkan jarinya di jariku. Subhanallah. Kita bayangkan jemaah sekalian, kita dengar ni cerita. Dengarkan bagaimana kemesraannya Nabi SAW terhadap para sahabat. Ini baru satu yang dicontohkan oleh yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Kalau kita melihat dalam sudut dari sudut peristiwa hijrahnya Nabi SAW, Nabi berada bila mana berada di dalam Gua Thur, Nabi berehat di mana? Berehat di peranya, di atas peranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi baring di atas peha kawan, peha sahabat. Bagaimana mesranya Nabi SAW dengan sahabat. Mesra, ramah, sayang, kasih sayang dengan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Cuba kalau kita lah, contohlah kita ni pergi masjid kan, walaupun kita best friend macam mana pun, kita rapat dengan seorang macam mana pun, belum tentu kita pergi masjid kita baring kat apa kawan kita. Mau kena siku dengan kawan kita, baring konon banyak cantik, mana pun manja je member ni. Rapat-rapat kita pun tak sampai to that level whereby kita boleh mesra, tak mengapa baring di atas kawan kita. Tengok macam mana Nabi SAW. Sama juga sekali lagi saya ingin emphasizekan bahawa perkara ini lihat kepada keadaan tempat yang kita nak melakukannya. Kalau kita kat Singapura ni contohlah, kalau kita nampak macam itu, mungkin kita boleh lihat, mungkin anak dengan bapa atau sebagainya. Tapi kawan mungkin tak pernah nampak. Kalau buat, jadi masalah. Ada ke dia nak buat terbiat, dia nak jadi gay kat dalam masjid, confirmnya jadi masalah. Jadi kita tengok keadaan. Bukan tak boleh buat, boleh, tapi tengok keadaan. Subhanallah. Baik, kemudian jadi Nabi SAW sambung tawaf dengan berpimpin dengan Sayyidina Osman dan Sayyidina Abu Bakar. Ketika baginda SAW melewati di hadapan mereka sekali lagi tawaf, pasbai lagi Hijr Ismail, maka Abu Jahal ni terus berkata, demi Allah, kami tidak akan berdamai denganmu selama hayat di kandung badan, jika engkau tetap mencegah kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami. Abu Jahal ni, dia memang kita tahu musuh Nabi SAW yang paling teruk. Number one punya musuh Nabi adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ni sengaja tau, dia dah umpat satu, dia dah sindir satu. Ini Nabi lalu lagi, dia masih lagi cakap, demi Allah, kita sekali-kali tidak akan mengikut apa yang kau sembah selagi hayat di kandung badan. Selagi mana engkau, jika mana engkau masih lagi mencegah kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek moyang kami, selama itu kami tidak akan mengikut engkau. Kata siapa? Abu Jahal. Daring ni, very daring. Maka Nabi SAW dengan lemah lembut mengatakan, kenapa begitu sekali wahai Abu Jahal? Kenapa nak engkau, bahasa kita lah, kenapa kau nak anti macam gitu sekali? Tu bahasa kita, nak faham. Baik, kemudian Nabi SAW pun berlalu daripada mereka. Nabi tanya, Abu Jahal terdiam, Nabi sambung, Nabi pun tawaf. Baik, pada putaran ketiga, mereka berbuat seperti itu hingga putaran keempat mereka bangkit mendekati baginda Nabi SAW. Pada putaran ketiga, yang pertama tadi sampai ke Hijr Ismail, mereka ngumpat Nabi. Pada putaran kedua, si Abu Jahal ni cakap dengan Nabi, tak nak ikut Nabi. Yang ketiga, mereka umpat lagi Nabi SAW. Tapi mereka ni sendiri yang cari pasal. Mereka sendiri yang tak boleh tahan. Apa yang mereka buat? Bila sudah pusingan yang keempat, mereka bangkit mendekati Nabi SAW. Apa mereka buat? Abu Jahal melompat, hendak memegang baju Nabi SAW. Nampak? Daring lagi. Nombor 2 lagi daring.
Sanggup ni daripada Hijri Ismail nak melompat, nak pergi tarik baju Nabi SAW. Maka kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, aku menahan dadanya hingga dia terjatuh duduk ke atas tanah. Sayyidina Abu Bakar menahan Umayyah bin Khalaf, dan Rasulullah SAW menahan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kita dah dengar tentang Uqbah bin Abi Mu'ayth ni siapa, kan? Subhanallah. Jadi bermakna perkara itu nak jadi sebagai pergaduhan. Abu Jahal dia nak terkam Nabi, nak pergi koyakkan baju Nabi, nak pergi tarik baju Nabi. Subhanallah. Nabi tak kacau mereka. Nabi tawaf je. Ni Abu Jahal ni betul-betulnya hasad. Geram dia, ada geram. Kita ada geram betul dengan Nabi. Subhanallah. Maka dia nak terkam Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar tahan, Sayyidina Uthman tahan. Kemudian Umayyah bin Khalaf pun begitu juga. Nak ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan Nabi SAW menahan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi pergaduhan ni di depan Masjidil Haram, di depan Kaabah. Subhanallah. Baik. Kemudian mereka menjauhi dari Rasulullah SAW yang sedang berdiri. Bila nampak tak boleh buat apa-apa, mereka pun menjauhkan diri daripada Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah, kamu tidak akan berhenti sehingga azab menimpa kamu dengan segera. Nabi dah cakap, kamu tidak akan berhenti sehingga azab akan menimpa kamu dengan segera. Kamu akan tiba azab dalam masa yang terdekat. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW bersambung, seburuk-buruk kaum terhadap nabinya adalah kamu, kata Nabi. Orang yang paling buruk yang berkelakuan terhadap nabinya adalah kamu. Bermakna kalau nak compare tu umat-umat terdahulu, apa yang mereka buat dengan nabi mereka tak seburuk apa yang kamu lakukan terhadap nabi kamu sendiri. Subhanallah. Nabi kalau ada kata macam gitu, bermakna something really bad. Nabi sampai dah doa, demi Allah kamu tidak akan berhenti sehingga azab menimpa kamu dengan segera. Kamu tak akan stop. Azab dah turun, dah kena, baru kamu akan stop. Dan tiga-tiga ini mati dalam peperangan Badar. Nanti kita akan lalu, nanti insya-Allah bila kita menjelaskan bab berkenaan dengan peperangan Badar, kita akan lalui tentang tiga-tiga macam mana mereka ni mati. Subhanallah. Baik. Kemudian dalam riwayat apa yang disebutkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ini panjang. Cuma saya stop sampai sini saja. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan lihat nanti pada penghujung ni bab berkenaan dengan penganiayaan orang-orang Quraisy terhadap Nabi SAW dan juga para sahabat. Kita akan dengar apa hikmah, kenapa Nabi SAW ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Bukan sahaja orang, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerima azab, menerima penganiayaan sedemikian rupa. Kenapa para sahabat juga mengalami yang sedemikian juga? Kita akan lalu at the end of the topic. Akhir bab kita akan lalu sebabnya kenapa. Baik. Kemudian dia kata sini adalah di antara penyebab gangguan yang sebegitu rupa terhadap baginda Nabi SAW ini adalah kerana musim haji yang baru berlalu ketika itu. Jadi antara sebab kita dah dengar punca sebab yang pertama tu, setelah mana Allah SWT menurunkan ayat fasda' bima tu'mar, dan berdakwalah, mengajaklah secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka ada lagi yang sebagai penambahan yang orang kata yang menyemarakkan lagi api permusuhan mereka terhadap Nabi SAW adalah kerana musim haji yang baru saja berlalu. Apa hubungan dengan musim haji ni? Baik, kita sambung cerita dekat sini. Imam Ibnu Ishaq berkata, beberapa orang Quraisy mendatangi Al-Walid bin Al-Mughirah ketika musim haji hampir tiba. Jadi ini kita flashback sedikit. Ada sebagai cerita yang telah kita lalui ini, dia adalah berlaku setelah musim haji. Jadi apa hubungan dengan musim haji? Ini flashback sikit sebelum musim haji. Imam Ibnu Ishaq berkata, beberapa orang Quraisy mendatangi Al-Walid bin Al-Mughirah ketika musim haji hampir tiba. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah di antara orang tua mereka.
Walid bin Al-Mughirah ini, first kali beliau ini adalah bapanya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, bapa dia. Yang kedua, Al-Walid bin Al-Mughirah ini, beliau ini tidaklah di antara mereka yang mahu menentang Nabi SAW secara terang-terangan. Tak. Bila orang-orang Quraisy meeting, apa yang kita nak perbuat terhadap Nabi SAW, Al-Walid bin Al-Mughirah ni, beliau ini memberikan satu cadangan yang ditolak oleh Abu Jahal. Apa kata Al-Walid bin Mughirah? Dia ni kata, kalau kita ni, kenapa kita nak pergi aniaya Nabi SAW? Kenapa harus kita bermusuhan dengan Nabi SAW? Kalau dia nak mengajak kepada Islam, biarkan dia. Apa yang salahnya dia nak pergi ajak pada Islam? Oh, dia menghina datuk nenek, dia menghina kita punya sembahan berhala, katanya Abu Jahal. Walid bin Mughirah kata, kalau dia pun menghina, dia tidak bermusuhan dengan kamu. Dia tetap melayan kamu. Kamu kan ingat, kata Walid bin Mughirah ni, kalau andai kata dia ini orang yang benar-benar jujur, atau memang kita tahu dia itu orang yang memang jujur, kalau namanya itu naik, namanya menjadi harum, namanya dia menjadi masyhur, dia membawa sekali nama keturunan bangsa Quraisy. Maka kata Al-Walid bin Mughirah kata, fa'izuhu izukum, kata Walid bin Mughirah, kemuliaan dia itu akan tempias kepada kemuliaan kamu. Orang akan tahu engkau ni juga bangsa Quraisy. Oh, sama dengan Nabi SAW, sekarang sudah masyhur. Kamu akan tumpang happy, kamu akan tumpang gembira pasal sama bangsa dengan kamu, kata Walid bin Mughirah. Jadi kalau apa dia nak buat, biarkan. Dia tak salahkan kamu. Dia cuma beritahu kamu apa yang sepatutnya kamu lakukan. Biarkan dia. Jadi Walid bin Mughirah ini kata, fa'izu izukum. Jika dia menang, kalau dia nama dia masyhur, kalau dia popular, kalau dia agung, maka kamu juga akan menjadi agung, kamu juga akan menjadi popular, kamu juga akan dihormati manusia sekalian. Abu Jahal masih degil. Dia kata, keputusan aku tetap mengatakan kita tetap akan sambung untuk menganiayai Nabi SAW. Subhanallah. Nabi SAW, Walid bin Mughirah ini dia mati waktu peperangan Badar. Dia mati ni waktu peperangan Badar. Dalam peperangan Badar itu, Walid bin Mughirah ni nak balik. Nabi kata dalam hadis, waktu peperangan Badar itu, Nabi kata, kalau andai kata ada di antara orang Badar itu yang masuk Islam, maka sudah tentulah orang yang berada di atas unta merah itu yang akan masuk Islam. Siapa? Walid bin Mughirah. Pasal dia orang yang wise, orang yang boleh berfikir, orang yang mempunyai akal. Peperangan Badar ni kita tahu peperangan pertama, peperangan yang paling dahsyat, peperangan yang mendatangkan menaikkan lagi nama Islam. Walid bin Mughirah nak balik, tengah-tengah dah siap, Abu Jahal pun nak balik. Dia pun gemetar. Kalau kita melihat pada hadis-hadis ataupun pelajaran sirah yang lalu, kita pernah dengar bahawa Nabi SAW itu dilebihkan daripada Nabi-Nabi yang terdahulu. Umat Nabi itu dilebihkan di antara umat-umat terdahulu dengan beberapa perkara. Salah satunya apa? Nabi SAW apabila hendak bagi perang, maka Allah SWT akan meletakkan kegementaran di hati-hati mereka. Mereka nak pergi perang ni takut. Tahu ni pergi depan ni matilah. Tahu ni pergi perang ni kalah lah. Tapi kerana mereka ni nak menjaga maruah mereka, so-called maruah mereka, nak menunjukkan mereka ni orang yang kuat, mereka ni orang yang benar, so-called, maka orang-orang kafir ni juga pergi juga perang Nabi SAW. Walhal Allah dah letakkan, Allah dah campakkan ketakutan di hati mereka. Dan itu saya kata tadi, bila mereka takut, ni Walid bin Mughirah nak balik, tak jadi balik pasal Abu Jahal tak kasi balik. Dah Abu Jahal tak kasi balik, Abu Jahal pula yang nak balik. La ilaha illallah. Pasal apa? Masing-masing takut. Jadi balik pada cerita tadi, bila nak masuk musim haji, lagi beberapa bulan nak masuk musim haji, orang-orang mulai datang daripada berbagai penjuru dunia, terutama orang-orang Arab. Apa mereka datang buat apa? Mereka nak buat haji juga. Haji mengikut apa yang dibawa
ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Syariat mereka lah maknanya. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah, beliau ini, dia ni kumpulkan orang-orang Quraisy. Kumpulkan orang-orang Quraisy. Jadi Walid bin Mughirah kata pada orang-orang Quraisy, dia kata, wahai orang-orang Quraisy, musim haji sudah hampir tiba dan rombongan orang-orang Arab akan berduyun-duyun ke tempat kamu. Walid bin Mughirah ni kata, musim haji nak tiba ni, dan orang-orang Arab akan berduyun-duyun ke tempat kamu. Bermakna bukan satu dua, ramai orang yang akan datang. Orang Arab ni akan datang ke tempat kamu. Ke tempat kamu apa? Lakukan haji. Mereka ini mengetahui tentang sahabat kamu ini. Siapa? Rasulullah SAW. Orang-orang Arab ini pun sudah dengar rumus. Sudah dengar rumus tentang Nabi akhir zaman. Dan mereka tahu macam mana Nabi itu. Mereka bukan first time datang Mekah. Tahun-tahun sebelum ini sudah dengar nama Nabi SAW, Al-Amin, orang yang paling terpercaya, orang yang paling dipercayai, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling cantik, orang-orang yang paling kacak, orang yang paling baik akhlaknya. Orang-orang ni, orang-orang luar Mekah ni tahu tentang Nabi SAW. Baik. Maka sebab itulah aku nak satukan pandangan kamu dan jangan berbeza pendapat, kerana nanti kamu akan saling mendustakan antara satu sama lain dan saling bercanggah. Jadi Walid bin Mughirah ni kata, maka janganlah kamu ini berbeza pendapat. Aku nak satukan pandangan kamu. Maknanya apa? Kalau anda kata orang-orang Mekah ni tanya kamu jawab dengan satu jawapan. Jangan si fulan kata A, kamu jawab si B, kamu kata B. Yang itu buat bila tanya kamu cakap C. Nanti orang nampak perbezaan. Bila sudah perbezaan, nanti kamu akan saling bermusuhan antara satu sama lain. Nanti kamu akan mendustakan dia, kemudian kamu akan bercanggah, kemudian kamu akan bermusuhan. Nanti orang-orang luar Arab nampak macam mana orang-orang Quraisy ni kata nak jaga Kaabah, kata nak maintain, kata nak jaga air Zam-Zam, tapi mereka dengan mereka gaduh. Nanti mereka akan tidak percaya pada kita lagi. Ini maksud Al-Walid bin Al-Mughirah. Apa kata orang-orang Quraisy? Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung di Masjid Al-Abdul Razak pada Sabtu hadapan selepas maghrib. Jadi diingatkan sekali lagi, kita akan sambung kembali kuliah di masjid. Kuliah di masjid, tidak ada lagi kuliah online di Facebook. Bermula minggu hadapan. Jadi silakanlah datang. Jika anda mempunyai kelapangan waktu, kesihatan, kemampuan, memang kita memang ingin mengetahui lebih tentang sirah baginda Nabi SAW, dijemput hadir, datang saja. Kalau nak sembahyang maghrib di Masjid Al-Abdul Razak pada hari Sabtu itu, jangan lupa book. Jangan lupa book, begitu juga dengan sembahyang Isyak. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.